salam segulai sejalai, salam tekad cermelang, salam SMK Ulu Layar, tetap mansa. Saya Cikgu Langi Yana Ujang, Pengetua SMK Ulu Layar, ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ustazah Nurul dan Cikgu Zuridah, penyelaras dalam sekolah, karena memberi peluang kepada saya untuk mengisi program Bicara Pemimpin dengan berkongsi ulasan sebuah buku yang pernah saya baca. Buku yang akan saya ulas bertajuk Anak Seorang Driver, Tan Sri Samsudin Abdul Qadir, dan ini bukunya. Mungkin ada yang bertanya atau tertanya-tanya, mengapa saya memilih buku ini? Menarik? Sudah semestinya. Buku Anak Seorang Driver, Tan Sri Samsudin Abdul Qadir ialah buku yang terbaharu saya baca. Saya minat membaca buku tentang tokoh-tokoh seperti Barack Obama, Donald Trump, mantan PM Malaysia, termasuk PMX kita sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sebenarnya ingin mengetahui rahsia kejayaan mereka. Walau bagaimanapun, saya tidak berminat dengan politik. Ulasan buku ini saya bagikan kepada 4 subtajuk untuk memudahkan kita mengetahui kandungan cerita di dalamnya. Pertama, tentang maklumat am dalam buku ini sendiri. Kedua, sinopsis cerita yang saya bagikan kepada 3 subtajuk, yaitu latar belakang Tan Sri, pengalaman bekerja, penubuhan Sapura Holding, dan yang ketiga, pengajaran atau nilai moral yang diperolehi daripada buku ini. Seterusnya ialah kesimpulan hasil bacaan buku ini, dan terakhir ialah rumusan program Bicara Pemimpin. Seterusnya kita pergi kepada maklumat am buku ini. Tajuk buku ini Anak Seorang Driver, Samsudin Abdul Qadir, dan buku ini dikarang sendiri oleh Tan Sri Samsudin Abdul Qadir dalam bahasa Inggris, dan atas permintaan ramai telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia oleh Amir Muslim. Buku ini diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad atau ITBM. Buku ini telah dicetak dalam bahasa Melayu tadi pada tahun 2019 oleh pencetakan Haji Jantan Sendirian Berhad. Untuk harga Sabah dan Sarawak, buku ini dijual dengan harga RM40.50 senaskah. Buku ini agak tebal, yaitu 440 muka surat dengan 29 bab di dalamnya. Buku ini boleh dikategorikan sebagai buku sastra atau biografi. Berkata buku ini telah ditulis oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Dr. Mahathir bin Mohamad. Untuk makluman juga, haluan kata pula oleh Datuk Haji Ramli Musa, yaitu CEO Inggris Corporation Sendirian Berhad. Bagi saya, buku ini senang untuk dibaca dan menarik sekali kerana diolah dengan begitu baik. Apabila saya membaca buku ini, seolah-olah saya merasakan Tan Sri sendiri yang bercerita kepada kita. Itulah antara keistimewaan buku ini. Saya pergi kepada sinopsis cerita yang saya katakan tadi, dibagikan kepada 3 subtajuk, yaitu latar belakang, pengalaman bekerja. Pertama, kita pergi kepada sinopsis cerita. Seperti yang telah saya katakan tadi, sinopsis ini saya bagikan kepada 3 subtajuk, yaitu latar belakang, pengalaman bekerja, dan penubuhan Sapura Holding oleh Tan Sri Samsudin. Tan Sri Samsudin Abdul Qadir dilahirkan pada 19 Ogos tahun 1931, kira-kira pukul 4 pagi di Hospital Ipoh, dan beliau membesar bersama keluarga berbangsa Cina yang terdiri daripada pelombong-pelombong biji timah dari Perak. Beliau mengharungi kemiskinan
keperitan pada zaman penjajah, pengalaman bekerja dalam serikat perkhidmatan awam dan serikat swasta, serta usaha menangani cabaran sehingga mencapai puncak kejayaan dalam dunia perniagaan. Kehidupan awal beliau tidak memberi bayangan apa-apa yang istimewa atau luar biasa akan berlaku karena kemiskinan dan keperitan hidup pada zaman penjajah. Menurut Tan Sri, mungkin ruang dan peluang atau takdir yang menentukan segala-galanya yang boleh merubah kehidupan. Beliau sering bertukar-tukar sekolah karena mengikut bapaknya berpindah tempat kerja. Dan Tan Sri manggil ayahnya sebagai bapak karena pada zaman dahulu ayah selalu dipanggil sebagai bapak. Pada masa itu, bapak sudah mempunyai wawasan bahkan anaknya mendapat pendidikan untuk melepaskan keluarga dari kemiskinan. Beliau juga pernah diikat oleh ibunya pada sebatang pokok karena ponteng sekolah. Beliau juga pernah mengintip tentara Jepun memancung kepala mangsa, tapi sebelum dipancung, mangsa dipaksa untuk menggali kubur sendiri terlebih dahulu. Pada suatu ketika, Tan Sri bernasib baik karena terlepas dari menjadi buruh paksaan membina landasan kereta api maut di Burma. Beliau mendapat pendidikan di sekolah Melayu dan Inggris dan berjaya mendapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di Brighton University, England dalam bidang kejuruteraan elektrik selama 5 tahun dan kembali ke tanah air pada tahun 1957. Pada tahun 1960, beliau berkahwin dengan Siti Sapura, anak Dr. Mahmud, merupakan seorang guru bahasa Inggris di sekolah swasta pada ketika itu. Hasil perkawinan, Tan Sri dikurniakan 2 orang anak, yaitu Syahril dan Syahrimat. Seterusnya kita pergi kepada pengalaman bekerja. Sebaik saja tamat pengajian di luar negara dan kembali ke tanah air pada tahun 1975, beliau mula bekerja di Jabatan Telekom sebagai jurutera elektrik sehingga tahun 1971. Beliau bekerja di Telekom Malaysia selama 14 tahun dengan jawatan terakhir sebagai pengurus pentadbiran, yaitu jawatan di ranking yang keempat di belakang bos besar. Pada tahun 1971, beliau meletak jawatan di Jabatan Telekom untuk menyertai syarikat swasta, yaitu syarikat UMW. Bekerja di UMW dibayar gaji yang lebih tinggi, namun masa bekerja tidak menentu, menyebabkan peluang bersama keluarga adalah terhad. Pada tahun 1975, beliau meletak jawatan di UMW apabila usaha dan cadangannya tidak diterima oleh pihak pengurusan syarikat. Seterusnya kita pergi kepada penubuhan Sapura Holding. Selepas meletak jawatan di UMW, beliau mula memikirkan untuk menubuhkan syarikat sendiri yang seterusnya diberi nama Sapuring. Seterusnya kita pergi kepada penubuhan Sapura Holding. Selepas meletak jawatan di UMW, beliau mula memikirkan untuk menubuhkan syarikat sendiri yang diberi nama Sapura Holding. Ini merupakan sebuah syarikat Melayu bertaraf antarabangsa. Ketika mula-mula menubuhkan Sapura Holding pada tahun 1975, Tan Sri hanya memikirkan cukup dengan usaha gigi bagi membina perniagaan untuk menjara kehidupan keluarga. Namun demikian, syarikat Sapura Holding berkembang pesat di luar jangka, walaupun banyak saingan dari syarikat-syarikat lain. Namun Sapura Holding berjaya menjadi sebuah gargasi koprat bertaraf antarabangsa. Pada awal penubuhannya,
Sapura Holding hanya ada 4 orang pekerja yang dikenali beliau semasa sama-sama bertugas di Jabatan Telekom dan Syarikat UMW. Ketika itu, Sapura Holding menyediakan perkhidmatan telekomunikasi kepada Jabatan Telekom. Pencapaian terkini Sapura Holding telah banyak melibatkan diri dalam pelbagai bidang, termasuk bidang ONG, Oil dan Gas, yaitu dikendalikan oleh anak syarikat Sapura Kencana. Dalam bidang pendidikan pula, berjaya menubuhkan Asia Pacific University of Technology atau APU dalam tahun 2012, di samping memulakan perniagaan otomotif dan sebagainya. Pada tahun 1990, saudagar Arab pasrah untuk membeli Sapura Holding daripada Tan Sri, namun Sapura Holding bukan untuk dijual. Pada tahun 1997, atas faktor kesihatan dan usia Tan Sri yang menjangkau 65 tahun, Tan Sri Samsudin Abdul Qadir menyerahkan kuasa kepada anak sulungnya yang bernama Syahril untuk menarajui Sapura Holding. Seterusnya kita pergi kepada pengajaran atau nilai moral yang terdapat dalam buku Anak Seorang Driver Samsudin Abdul Qadir. Apabila membaca buku ini, saya dapati banyak sangat pengajaran atau nilai moral yang dapat kita peroleh. Antaranya gaya kepimpinan. Tan Sri mengamalkan hubungan baik dengan para pekerja. Sikap kepimpinan beliau dapat menarik pekerja untuk terus kekal walaupun menerima tawaran yang lebih baik dari luar. Bagi beliau, pekerja perlu dihargai dan dilayan seperti keluarga sendiri. Jadi sebagai pemimpin, kita harus mewujudkan hubungan baik dengan orang di bawah kita. Yang kedua ialah didikan keluarga. Bagi Tan Sri, pengajaran atau dendaan daripada ibunya karena pernah menipu, tidak mahu ke sekolah, dan kegigihan ayahnya menghantar ke sekolah memberi kesadaran untuk belajar rajin-rajin sehingga mendapat prestasi baik dalam setiap peperiksaan. Jadi peranan ibu bapa di rumah terhadap anak-anak sangat penting karena pendidikan awal kanak-kanak bermula di rumah. Seterusnya, usaha tangga kejayaan. Ini banyak kita lihat dan dengar banyak orang sebut. Bagi Tan Sri semasa mula-mula menubuhkan Sapura Holding, bekerja tidak mengira waktu. Masa untuk keluarga sangat terhad. Tetapi hasil usaha gigih, syarikat berkembang begitu pesat sehingga menjadi syarikat konglomerat bertaraf antara bangsa. Menurut Tan Sri, manusia dilahirkan sama, diberi peluang yang sama untuk berkembang dalam kehidupan. Hanya peluang dan ruang, mungkin juga nasib yang membezakan. Seterusnya, berbahagi kejayaan. Menurut Tan Sri, seseorang harus membantu orang lain apabila mampu dan ada peluang. Bukan semua orang berpeluang membantu orang lain. Beliau memberi peluang kepada staf untuk berniaga dan kadang-kadang memberi pinjaman di samping sumbangan kepada majikan. Kekayaan yang diperolehi datang bersama-sama tanggung jawab menolong orang lain apabila berkesempatan. Jadi sebagai kesimpulannya, buku Anak Seorang Driver ini bukan sekadar kisah legasi perniagaan, tetapi juga kisah tentang keluarga, sifat rendah hati dan mengenal budi, kehilangan serta ketinggian jiwa seorang insan. Sebagai rumusannya, program Bicara Pemimpin merupakan kempen untuk menyemai sikap membaca kepada murid dan guru yang harus dilaksanakan sepanjang tahun. Membaca ialah usaha menggali ilmu dari bahan bacaan. Oleh itu, semakin
banyak kita membaca, semakin banyak ilmu kita peroleh. Jadi, kampanye membaca amat berguna supaya memberi kesadaran kepada orang yang tidak mahu membaca atau kurang minat membaca. Semoga kampanye membaca ini akan dapat mencapai objektifnya. Begitulah perkongsian saya, ulasan mengenai kisah dari sebuah buku berjudul Anak Seorang Reba, Tan Sri Samsudin Abdul Qadir. Semoga memberi manfaat kepada kita semua.